وعلمنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وحقوق علينا أجمعين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قدر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المهجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل البيت أئمة الماضين والمشايخ المتقدمين
المسلمين والشهداء والصالحين وآل طاعتك أجمعين من آل السماوات وآل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت المؤمن على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. Baginda Nabi SAW yang mulia bersabda yang bermaksud, seorang mukmin dia akan mati menurut bagaimana keadaan ia hidup. Seorang mukmin dia akan mati, kata Rasulullah, menurut bagaimana keadaan ia hidup. Wa yub'asu ala ma mata alaihi, dan akan dibangkitkan di hari kiamat nanti menurut bagaimana keadaan ia mati. Minggu lepas kita ada membicarakan hadis yang diriwayatkan dalam kitab dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam sebuah hadis bahawa sebahagian daripada nabi-nabi pernah bertanya kepada malaikat maut, kan, wahai malaikat maut, apakah engkau mempunyai utusan yang kau utus supaya manusia berhati-hati dengan kamu? Lalu malaikat maut menjawab, ya, demi Allah, memang aku mempunyai banyak utusan. Yang sebelum aku datang, aku hantar utusan dulu, iaitu pertama penyakit, kata malaikat maut, penyakit. Yang kedua uban, itu lagi kan. Yang ketiga umur tua. Seterusnya berkurangnya pendengaran serta penglihatannya. Oleh itu kata malaikat maut, barang siapa yang mendapati perkara-perkara itu, ya, dia tidak berusaha lagi untuk mengingati mati, ya, dah sakit, dah beruban, dah tua, mata dan telinga dah kurang dah, ya, dia masih lagi tidak berusaha mengingati mati, kata malaikat maut, serta dia tidak lagi pula bertaubat, ya, maka ketika aku mencabut nyawanya, aku akan berkata kepadanya, ya, bukankah aku telah mengutus utusan demi utusan, kata malaikat maut, amaran demi amaran, ya, kepada kamu. Aku dah utus kan, dah beri peringatan macam-macam, dah banyak WhatsApp aku hantar. Engkau buka, engkau baca, tapi engkau tak nak ambil pengajaran, ya. Dan aku ni, kata malaikat maut, adalah utusan yang tidak ada utusan lain lagi selepas daripada aku. Akulah juga pemberi amaran yang tidak ada lagi pemberi amaran, ya, lain lagi selepas daripada aku. Maka dia pun cabutlah nyawa orang ni, kan, seseorang itu matilah. Kalau dia orang yang beriman, yang beramal soleh, kematian dia itu sangat menyeronokkan, sangat menyeronokkan. Tapi kalau dia orang beriman, dia tak beramal soleh, leka dengan kehidupan dunia ni, nanti dia akan menyesal, menyesal. Tapi tak ada guna lagi penyesalan di sana. Baik, kemudian tu lagi kita sentuh sikit tentang perkara-perkara yang disunatkan bagi orang yang, ya, orang yang sakit tu, kan. Sunat apa bagi kita orang yang sakit? Yang pertama sekali tu orang yang sakit ni sunat banyakkan mengingati mati, kan. Yang kedua tu orang sakit sunat apa lagi? Engkau ni, kan, itulah suruh minum air madrasah yang banyak-banyak biar terang hati, tak nak, kan. Kan susah, kan, minum air madrasah ni rajin-rajin biar hati tu terang, kan. Baik, ya.
Yang kedua, kita orang sakit, kita dah sakit dah tua ni, sunat kita bertaubat. Sunat tu kalau kita rasa kita tak ada dosa, kan, sunat bertaubat. Tetapi kalau kita rasa kita banyak dosa, bukan sunat bertaubat, wajib bertaubat dengan segera, ya. Wajib bertaubat. Kemudian sunat lagi tu hari, bagi orang yang sakit-sakit, kan, disuruh menghiasi dirinya dengan bau-bauan, dengan wangian, seperti pada hari Jumaat. Jumaat tadi kan disunat kita mandi sunat hari Jumaat. Disunat kita bersihkan badan kita. Mandi tu pakailah 5 purut ke 5 bali ke 5 sangkis ke, kan. Tujuan dia apa? Orang tu pakai 5 ni nak wangi, kan, biar wangi badan. Tapi sekarang dah pakai shampoo, dah pakai sabun. Tugas pertama nak bersihkan badan kita, nak wangikan, ya. Wangikan badan, bersihkan. Ada bulu-bulu yang patut dicukur-cukur. Jangan bulu hidung tu dah boleh buat cucuk sate pula dah terkeluar, kan. Potong bulu-bulu hidung tu, dandankan misai tu, janggut tu biar handsome sikit, kan, ya. Buat bersih hari Jumaat. Kuku potong, ya. Potong ikut hari sunat potong kuku, kan. Dan sunat pada hari Jumaat kita pakai pakaian putih. Pergi sembahyang Jumaat tu sunat pakai putih, pakai baju putih, kain, pakai serban, pakai kopiah, pakai jubah, tak kisahlah, putih. Sangat dituntut, ya, Islam. Kemudian sunat kita pakai wangi-wangian, ya. Beli wangian yang mahal sikit, jangan beli yang murah. Beli minyak wangi kedai RM2, RM2 dapat 3 botol, kan. Bisa sapu, lepas mandi sapu kan, keluar rumah nak naik kereta dah hilang bau, kan. Beli yang mahal sikit, kan, biar lama sikit tahan buat. Jadi orang yang sakit ni sunat diwangikan, ya. Jadi kalau kita jaga orang sakit, nak pastikan macam tu pakaian dia. Jangan kalau ada kena najis, kena air kencing, kena tahi apa tu, nak tukar lah salin. Pampers ke apa, nak tukar pampers dia tu macam tu. Kemudian cadar dia tu yang nak bersih, kemudian wangi, ambilkan minyak wangi apa semua. Taruhlah daun pandan ke, daun 5 purut ke apa semua, biar bau sedap sikit, ya. Pewangi dia letak. Memang sunnah. Wangian ini dia berkaitan nanti dengan malaikat. Malaikat ni disuka pada wangi-wangian. Satu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu wangi. Malaikat selalu escort dia datang, dia suka wangi, kan. Malaikat ni dia suka wangi. Lawan kepada malaikat, setan. Kalau malaikat suka wangi, setan suka busuk. Jadi kalau busuk, kalau ada najis apa semua, setan datang lah. Setan suka. Jadi sunat bersih. Kalau sakit-sakit sunat wangi, biar wangi, ya. Okey. Kemudian apa lagi tu lagi? Sunat kita membaca Al-Quran, kan. Waktu sakit sunat baca Al-Quran banyak-banyak. Dan antara Al-Quran yang disyorkan sangat, ada hadis mengatakan suruh baca Qul huwallah. Baca Qul huwallah tu banyak-banyak. Sebab ada hadis tu lagi, kan, siapa yang baca Qul huwallah 3 kali dalam masa sakitnya dan menyebabkan dia dengan sakit tu dia mati, dikira orang tu mati syahid. Dan orang yang baca Qul huwallah ni, kan, dia lepas daripada seksa kubur dan sebagainya lah, ya. Baca Quran, banyakkan baca Quran waktu sakit. Afdalnya baca Quran ni kita lihat Al-Quran tu lah. Kita ambil Al-Quran tu, kita buka dia, kan. Dan baca Al-Quran ni, kata ulama, antara waktu yang sangat baik, yang memberi bekas kepada hati-hati kita, iaitu membacanya pada waktu sebelum subuh. Waktu sahur tu kita bangun untuk qiyamul lail tu, waktu tu baca Quran, ya. Baca dapat satu surah ke 2 surah, dapat 1 juzuk ke, bagus sangat untuk hati kita dia, ya. Sebab tu kalau bangun malam qiyamul lail tu, jangan tinggalkan baca Quran, ya. Ambil Quran tu pegang, baca dia. Kalau salah seorang daripada guru kami, Pak Sumit tu, dia cakap sayang Allah, sayang Allah, I love Allah. Quran tak nak baca, kan. Baca pun seminggu sekali, baca Yasin. Itu pun dah banyak surau yang tak buat malam Jumaat dah tak baca Yasin, dan ikut perlis punya, kan. Ikut perlis, kan. Tak baca Yasin malam Jumaat, baca apa tu, surah Kahfi tadi, kan.
Ya. Kan? Tak baca Quran, tak buka Quran. Buka Quran, Quran nak kena baca lalu. Kita ni banyak sangat baca WhatsApp. Satu hari berapa kali kita baca WhatsApp? Itu ulama mengatakan apabila kita banyak membaca tulisan manusia, hati kita lain dah. Lainan kalau kita banyak baca Quran, hati kita lembut, hati kita terang macam tu. Tapi kita sekarang ni dah kurang baca Quran, banyaknya baca tulisan manusia, baca berita itu, berita ni, sok khabar tu, sok khabar ni, WhatsApp tu, WhatsApp ni kan. Jadi baca Quran ya, sama-sama baca Quran. Kalau guru kami cakap tu, kalau kita tak dapat baca Quran, pegang Quran tu, cium dia kan. Cium dia, sayang dia, pegang dia. Contohnya Quran pegang dia, ya Allah, aku tak dapat baca hari ni kitab kau kan. Junjung dia, sayang dia, ya Allah, aku minta ampun, apa macam tu, sayang dia. Saya lihat guru saya Habib Ali Jafar Idrus tu, Masya Allah, dia baca dia kitab tu, dia baca selawat tu, dia cium dia, sayang tu kan. Macam tu. Tu tanda dia. Kita itu Al-Quran. Al-Quran ni salah satu daripada mukjizat yang masih ada sekarang. Mukjizat Nabi yang masih ada sampai sekarang, Quran. Kita tak nak baca, tak nak berdamping dengan dia, Masya Allah, tak nak hantar. Sebab tu kalau ada ada anak kita hafiz Al-Quran, untung betul. Ada cucu kan, dapat menghafal Al-Quran, untung betul. Doa kan, masing-masing doa, usahakan supaya ada di antara anak cucu kita, ahli keluarga kita yang menghafal Al-Quran 30 juzuk kan. Besar fadilat dia, sangat besar. Siapa yang anak dia menghafal Al-Quran 30 juzuk kan, kat akhirat besok ibu bapa je dipakaikan mahkota. Nanti kalau lihat kat akhirat besok, ada orang pakai mahkota tahu, itu anaknya hafal Al-Quran. Anak dia menghafal Al-Quran. Dia cakap cahaya dia tu boleh benar. Itu kalau mak ayah yang anak hafal Quran pakai mahkota, habis yang tukang hafal Quran tu lagilah, faham tak? Lagilah dia besar kelebihan dia. Moga-moga Allah beri rezeki kepada kita, anak cucu kita, ada yang boleh menghafal Quran 30 juzuk kan. Yang hafal lagu dah banyak, macam-macam lagu 60-an dia hafal kan, lagu 70-an dia hafal, harapan setinggi gunung kan. Kau ingat lagi lagu tu kan? Kan, lagu taruh kucang kan, hafal. Agogo hafal kan, lagu selamat pengantin baru hafal, Ahmad Jais punya lagu hafal, Endauk Kilau punya lagu hafal kan, macam-macam lah, sampai lagu Kakak Kapur pun dia hafal. Kan. Jadi saya tak hafal, cuma ngikut je. Lalu banyakkan baca Quran, baca eloknya Quran ni. Kalau elok kita lah, kalau tak, kita tak dapat nak buka apa, kita baca yang kita hafal lah kan. Dah sakit, dah terbaring tu, baca yang kita hafal, macam Al-Fatihah kan, Inna A'tayna, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq tu kan, kuliah apa yang kita hafal tu baca. Sebab Al-Quran ni kalau dibaca dalam solat, kalau kita baca dia, solat tu kalau berdiri, satu huruf 100 kebajikan, 100 pahala satu huruf. Kalaulah kita baca Quran dalam solat, dalam keadaan solat tu solat duduk, kita duduk kan, kita duduk solat tu, solat sunat kan. Kalau solat sunat berdiri tu sunat saja kan, kita nak duduk. Duduk nak sembahyang duduk, okey. Kalau sembahyang fardu berdiri tu wajib. Tak mampu berdiri, ada uzur, duduk kan. Okey, orang sembahyang duduk, dia satu huruf 50 pahala dia, kebajikan dia. Satu huruf, bukan satu ayat, bukan satu kalimah, satu huruf, banyak. Kalau Al-Quran ni dibaca di luar daripada solat, luar daripada sembahyang, dalam keadaan berwuduk, 30 pahala satu huruf. Dalam keadaan berwuduk. Kalau Al-Quran kan, kita baca dia dalam keadaan tidak ada wuduk, tak ada wuduk kan, satu huruf 10 pahala. Kalau Al-Quran kita tak baca, kita dengar saja orang baca Quran, dengar satu huruf satu kebajikan. Yang tu kan dengar satu huruf satu kebajikan. Ini Al-Quran.
Sebab tu bila sakit-sakit ni banyakkan baca Quran. Contohnya macam Qul Allah kan, 3 kali baca dapat pahala khatam Quran sekali. Macam tu. Kalau kita ulang kan, sampai terbaring-baring sakit baca kan, ulang. Kalau kuliah 4 kali baca kuliah kan, dapat sekali pahala khatam Quran kan. Baca ya, banyak sunat baca Quran ya. Bila sakit sunatkan banyak baca Quran, jangan baca WhatsApp banyak sangat ya. Baca WhatsApp yang penting-penting je lah. Mana yang bini kita baca, bakal bini kita hantar tu bacalah sekejap yang penting kan. Yang lain jangan baca sangat kan. Lagi, dan sunat banyak berzikir. Sunat banyak berzikir. Macam orang dah sakit dah tu, banyakkan berzikir. Zikir ni apa? Menyebut Asmaul Husna, menyebut nama-nama Allah tu. Ingat dia. Cakap Melayunya ingat. Menyebut Allah Ta'ala. Ya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah kan. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Fattah, Ya Ali dan sebagainya. Banyakkan berzikir. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah kan. Dia elok kan. Dulu siapa ingat lagi, saya pernah bagi dulu amalkan 5 perkara kan. Dan kalau dapat 1 jam dapat buat 5 perkara ni, dapat buat 3 kali okey lah. Apa tu? Ingat lagi. Yang pertama kan, bertaubat kan. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim kan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan cakap Melayunya contohnya, ya Allah, aku minta ampun. Aku minta ampun ya Allah, aku ni banyak salah, banyak dosa kan, lalai di atas kehidupan ini ya Allah. Tapi nak buat macam mana ya Allah kan, aku ni hamba-Mu yang memang hina dina. Di kesempatan ini ya Allah, usia yang Kau bagi ni, kesempatan yang Kau bagi ni, aku minta ampun. Aku minta ampun ya Allah, aku minta ampun. Dan aku bertaubat di atas segala dosa-dosaku. Ingat, rukun taubat itu yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan dosa, yang ketiga berazam tak nak buat lagi. Menyesal tu kalau dia sampai menangis. Nanti ada lagi kelebihan. Rasulullah beritahu, siapa yang keluar air mata dia sebesar kepala lalat, macam 1 titik lah. Kenapa? Kerana ingat Allah, kerana takut kepada Allah, diharamkan ia daripada masuk neraka. Paksa diri kita ni menangis kan. Ingat dosa-dosa kita. Lepas tu orang nak jadi orang baik ni, kita nak jadi orang baik, orang soleh, antaranya apa? Dosa-dosa kita mesti kita kenang. Kebaikan yang kita buat kita lupakan. Okey. Jadi di antara cara bagaimana kita nak jadi orang soleh, ingatkan dosa-dosa yang telah kita lakukan waktu kita muda dulu kan, waktu kita hero-hero dulu, waktu kita dah belajar silat pulut dulu, dah tamat, dah khatam silat pulut kan. Macam mana kita punya jalan terkangkang ni kan. Action betul, mendada je jalan. Pantang orang tu sikit, cabur terus kan. Dah khatam silat pulut, dapat selendang purple pula tu, lama kan. Berapa orang kita tampar, tercabut gigi dia kan. Macam-macam. Berapa ramai tunang orang yang kita kacau kan. Macam tu kan. Jadi banyak dosa ni kan. Ya Allah, aku menyesal ya Allah, aku menyesal ya Allah. Minta-minta syukur sampai keluar air mata. Air mata tu kalau keluar, kalau dia banyak, sapu pada muka ya. Bagus. Air mata yang tempat tu sapukan kepada muka kita. Dia penyeri muka. Dia lebih bagus daripada kupu putih. Sapu tu kan, kupu putih tu mahal. Kau sapu kan. Baik kau sapu air mata. Air mata taubat. Air mata ni sangat berharga. Kita pernah kan ada hadis Rasulullah menceritakan di akhirat besok ya, di akhirat nanti, bila di padang mahsyar ni tiba-tiba api neraka ni menjulang-julang naik. Api neraka dia menjulang. Kemudian dia bergerak menuju ke arah umat ni. Lari lah, masing-masing lari kan. Rasulullah kan, Sayyidina Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia cakap, ambil air ni, 1 mangkuk air. 1 mangkuk air. Sayyidina Jibril cakap, ya Rasulullah, siramkan, simbahkan pada api tu. Kalau kita orang bodoh ni kan, kita ni kan bodoh, action pula. Apa barang Jibril? Kau gila ke Jibril?
satu mangkuk kau suruh aku simbah api neraka tu. Akal sikit lah. Nyaya Jibril kena marah. Kan, kalau kita ni kan. Tapi Rasulullah ni, Masya Allah, Nabi kan, Nabi ni dia tahu sebab apa, Jibril ni kan diperintah oleh Allah Ta'ala kan. Jadi apa yang Allah perintah tu buat je, walaupun di luar logik akal. Tahu? Rasulullah dia tak fikir banyak. Bila nak Jibril bagi ambil, dia ambil air tu, so dia simbah, dia siramkan dia tu. Bila dia siram semangkuk air tu, turun api neraka tu padam. Baru Rasulullah tanya, Jibril, air apa tu? Luar biasa kan. Tu Jibril cakap, ya Rasulullah, itu air mata orang taubat. Air mata taubat. Dia boleh memadamkan api neraka, tahu? Air mata taubat. Kalau dapat menangis, bagus. Masak sabu muka ni. Ya. Masya Allah. Kemudian banyakkan berzikir. Amalkan tu. Kalau ingat kan, dalam 1 jam tu, cuba kita baca istighfar, bertobat banyak 3 kali. Kemudian antara zikir yang besar, ada riwayat afdal zikir ini la ilaha illallah. Ada riwayat zikir yang paling afdal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, la ilaha illallah pun dah ada dalam tu. Baca tu kan. Dalam 1 jam dapat 3 kali baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ada istighfar, ada zikir. Cuba latih dalam 1 jam tu, kita cuba mesti ada baca Quran. Apa Quran yang mudah? Baca Qul Allah. Baca Qul Allah 3 kali. Kan? Baca Qul Allah 3 kali, satu khatam Quran. Satu pahala khatam Al-Quran. Kemudian dalam 1 jam ni cuba kita latih pula ada apa? Baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu selawat kita baca, Allah bagi kita 10 rahmat. Dapat 10 rahmat satu selawat. Kalau kita baca 3 kali dapat 30 rahmat. Dan satu lagi kan, cuba kita latih dalam 1 jam tu, cuba kita baca la ilaha illallah 3 kali. Ambil tak banyak lah, 3 kali 3 okey. Tapi 1 jam buat, nanti 1 jam buat, 1 jam buat. Alah, dia lebih kurang 2-3 minit saja. Tapi kelebihan dia luar biasa. Maknanya dalam 1 jam kita dapat pahala khatam Quran kali masuk. Kira kalau kita bangun daripada kita bangun tidur pukul apa? Katakan pukul 5. Nak tidur semula malam nanti pukul apa? Pukul 10.30. Pukul 10. Yalah kan. 5. Daripada 5 pagi sampai 5 petang. Kan? 5 sampai 5 dah berapa jam? 10 jam. Kan? Lepas tu 6, 7, 8, 9, 10. 5 lagi. Kan? 15 jam. Lebih kurang. Dan 15 jam tu, maknanya 1 jam kita dapat pahala khatam Quran sekali. Kita baca Qul Allah 3 kali. Maknanya 15 jam dapat 15 pahala khatam Quran. Kita nampak benda tu remeh kan, tapi dia main-main. 15 kali khatam. Dapat 1 jam tu kita dapat 30 rahmat Allah. Selawat 3 kali 30 rahmat Allah. 15 jam macam tu kan. Lepas tu baca istighfar kan. 1 jam 3 kali. Ya, Masya Allah. Buat benda yang senang. Lebih-lebih kalau kita sakit, lagilah pula. Gila-gila tu je banyak kan. Lepas solat, lepas apa tu, baca Quran tadi, baca Qul Allah, baca istighfar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, baca selawat, baca la ilaha illallah. Yang tu dah ulang-ulang. Dapat 100 ulang 100. Antara nak tunggu mati. Nak tunggu musim duku. Musim duku pun dah nak habis. Dah tinggal 3 kilo RM10 ke dah 4 kilo. Ini RM10. 4 kilo dah belum? Baru 3 kilo. Besok lusa naiklah 4 kilo. Kan? Moga Allah matikan kita dalam iman, dalam husnul khatimah. Baik. Seterusnya itu lagi, sunat bagi orang sakit ni berwasiat kan? Wasiat. Rumah ingat wasiat. Pesan kepada suami kita kalau kita nak mati. Bang, ni ada rantai, ada gelang, ada cincin, ada 2-3 utas ni, rantai apa semua ni. Abang ambil lah, tak payahlah bagi anak-anak. Ni memang untuk abang.
dah ada duit saya kat tamu haji tu, ada lagi 15,000 kan, untuk abang lah, abang kahwin lah lagi kan. Wasiat betul-betul dengan kasih sayang. Abang ambil duit tu buat hantaran, mas saya apa semua ni buatlah tu kan, untuk orang rumah baru abang kan, buat sepediri, satu pediri kan. Kan senang. Kita pun mati pun dalam iman, senyum je kan. Ada wasiat kan. Baik ya, wasiat tu pesan-pesan ya, kepada ahli keluarga kita. Kalau berkenaan dengan hutang, tu kena tulis tu, bahaya kalau kena hutang kan. Hutang takut apa? Takut kadang-kadang kita ada hutang dengan orang, ataupun ada orang amanahkan kita duit, barang-barang apa semua kepada kita yang anak-anak kita tak tahu. Itu kena tulis lah. Takut nanti bila kita mati kan, duit tu ada kat kita, tapi orang punya amanah kita, anak-anak kita mana tahu. Dia bagi je lah sesama dia. Dia tak salah, yang salahnya kita. Dan Rasulullah beritahu, siapa yang tak berwasiat, dalam kuburnya dia jadi OKU, orang yang tidak boleh bercakap, bisu sampai hari kiamat, walaupun dia ahli syurga ya. Tu berwasiat. Jadi masing-masing berwasiat pesan-pesan kan. Baik, kemudian kalaulah ya, bila sunat lagi kata dia, bagi seseorang kalau kita lihat orang ni dah nazak, dah kita lihat dah lain macam saja, dah nazak kan, dan dah nak mati dah ya, maka sunat ditalkinkan dia. Sunat ditalkinkan, diajarkan dia talkin. Talkin tu bukan talkin orang nak mati tu. Ini orang nak mati lain. Kau jangan orang nak mati besok kau cakap baca talkin. Dia baca talkin orang nak mati tu. Joyah, sebentar lagi kau akan mati. Yang biasa kan kata, wahai Joyah binti Ahmad, ketahuilah bahawanya engkau telah berada di alam barzah kan, sudah berpindah alam kan. Ini orang ni belum mati lagi. Joyah, jaga-jaga, sekejap lagi kau nak mati. Jangan, bukan baca talqin macam tu. Talqin di sini maknanya kalimah la ilaha illallah. Sunat diajar dia kalimah la ilaha illallah ya, satu supaya harapan kita itu adalah kalimah yang akhir yang diucapkan sebelum dia mati. Kerana ada hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya ya, akhir ucapan dia la ilaha illallah, dia masuk syurga. Rasulullah beritahu orang ni akan masuk syurga. Tak kira lah dia hidup ni macam-macam kan, kaki curi pisang tanduk, rembat orang punya duku kan, macam-macam kisah dia kan. Habis dia dah kan, tiba-tiba nak mati, dia macam la ilaha illallah, ni tu syurga. Tak adil lah. Kau pandai pula kau adil tak adil. Ni hak Allah. Hak dia. Dia nak bagi siapa? Sebab tu kalau kita baca tadi dalam satu jangka, saya cakap baca 3 kali kan, la ilaha illallah kan. Minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah akhir kalam aku so ni la ilaha illallah. La ilaha illallah, matikan aku dengan kalimah ni ya Allah. La ilaha illallah, masukkanlah aku dalam syurga dengan la ini ya. Macam tu dia kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau 1 jam 3 kali kita minta macam tu. Tadi kalau 15 jam tadi kan, selalu minta la ilaha illallah, ya Allah, matikanlah aku dengan kalimah ni. La ilaha illallah, akhirkanlah aku dengan kalimah ni ya Allah. Biar akhir cakapan kita la ilaha illallah. Ya. Syurga tempatnya. Macam tu syahid kan, Saddam Hussein tu, nampak Allah beri dia kemuliaan kan, macam tu kan. Nantinya masa hidup orang cakap lah macam-macam masa dia kan, tapi kematian dia macam tu, Allah bagi dapat syahid, akhir kalam dia la ilaha illallah. Itu dah dia cakap syurga kan. Satu kira ni, kita ni dikiranya penghabisan, bukan permulaan, penghabisannya.
Penghabisan, insya-Allah. Mulaan dari penghabisan tu. Itu dikatakan husnul khatimah. Penghabisan yang baik. Maknanya mati yang baik. Ya. Baik. Jika orang sakit tu kita lihat dia dalam keadaan nazak tu, kan, dan nazak tu kita bacakan Yasin, sunat dibacakan Yasin. Kalau kita dah ajar dia la ilaha illallah, la ilaha illallah saja. Kalau lain ulama dekat cukup dengan la ilaha illallah, tak payah Muhammadur Rasulullah, tak payah, cukup la ilaha illallah. Kadang-kadang suara kita tak dengar, tapi kita lihat bibir dia tu bergerak, kan, dia ikut cakap la, dia tengok dia bergerak-gerak tu. Kita bersangka baik dia ucapkan kalimah tu. Kalau dah nampak macam tu, ataupun kita dengar suara dia betul, dia mengucapkan la ilaha illallah, kan, maka jangan dikacau lagi. Dah, jangan ajar lagi, dah cukup. Kalau dia dah dapat ucap tu, faham tak? Bila kita dah ucap, ucap la ilaha illallah, mak ayah ucap ni, ikut ni la ilaha, pelan-pelan ya, la ilaha illallah. Kalau tiba dia dah ucapkan, dah cukup. Kita jangan cakap lagi, ucap lagi, tak payah, cukuplah sekali tu. Faham? Kita buat kerja lain pula. Apa yang kita nak buat? Baca Yasin, baca surah Yasin. Jangan ganggu dia lagi. Baca Yasin ni dengan harapan kita minta dengan Allah supaya kalau dah memang dah betul lah ajal dia ni, biar roh dia tu keluar dengan mudah, kan, dengan akhir dia tu kalimah la ilaha illallah ni. Faham? Tu tugas dia. Baca Yasin. Kerana ada hadis yang memerintahkan, Rasulullah bersabda, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah ke atas si mati kamu Yasin. Kata ulama, yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh hadis ini, si mati itu apa maksud? Orang dalam keadaan sakaratul maut. Mana orang dalam keadaan sakaratul maut. Bukannya orang sudah meninggal dunia dalam hadis inilah. Maknanya dalam sakaratul maut tu disuruh kita, Rasulullah suruh kita baca Yasin tu dia. Baca Yasin tu dia. Dia baca Yasin dua lah. Kalau satu niat dia, kalau dia bukan ajar dia lagi, moga dengan kita baca Yasin ni dia sihat, macam tu. Kalau dah memang sampai ajal dia, kan, maknanya dengan baca Yasin ni moga roh dia keluar, dia keluar dalam beriman, macam tu. Tak perlu takut. Sebab ada orang takut bila orang nak baca Yasin, dia marah. Bila orang nak baca, okey, kita mulakan Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, Fatihah, ya, kita nak baca Yasin je, a'udzubillahi, Yasin, bangun, duduk, apa baca Yasin lagi, aku sihat-sihat lagi, kan. Marah dia macam sini. Ingat nak suruh dia mati cepat, bukan, kan. Itu tujuan baca Yasin ya. Begitu juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Darda, baginda Nabi SAW bersabda, ma min mayyitin yuqra'u inda ra'sihi Yasin ila hawanallahu alaihi. Tiada daripada mayat yang dibacakan Yasin pada sisi kepalanya melainkan Allah memudahkan dia. Ya. Maknanya dekat nak meninggal tu dipermudahkan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا ربنا نعبد الدامة والصلاة آت سيدنا محمد إنك لا تخلف Baik, bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kalau ada nazak tu sunat lagi kita bacakan surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du. Yasin dengan Ra'du ni. Dia kelebihan surah ni dia cakap untuk meringankan dan memudahkan keluar rohnya. Juga untuk meringankan dan memudahkan keluar roh. Kemudian lagi orang yang dah nazak ni sunat kita menitikkan air. Sunat kita titikkan air ataupun sapukan air pada mulutnya, ya, pada bibir itu sapukan, ambil straw ke apa semua, ambil lepaskan air pelan-pelan dekat mulut tu, ataupun basahkan kapas ke apa semua, sapu dekat bibir itu macam sikit. Sunat menitikkan air pada mulut orang yang hampir mati. Sekiranya sunat itu macam mana? Sekiranya tiada tanda menunjukkan dia dalam keadaan sangat dahaga. Kan tak ada tanda, kita lihat tak ada tanda orang sangat dahaga. Orang dahaga dia kan dahaga dia kadang-kadang apa tu keluar lidah dia sampai menjilat-jilat bibir dia kan, ataupun dia cakap haus kan, ya, tak ada tanda, maknanya tak ada tanda macam tu dahaga lah. Ketika tu sunat, ya, sunat kita titikkan air, ya, sunat orang nak mati ni, sunat walaupun dia tak ada tanda dia dahaga. Tetapi apabila ada tanda dia sangat dahaga, ada tanda, kita lihat orang yang nak mati ni ada tanda dia ni sangat dahaga, maka wajib melakukannya. Wajib kita bagi dia air. Macam mana tanda dia tadilah, antaranya mungkin dia minta air dia haus dia cakap kan, ya, kita wajib bagi air. Itu bukan sunat lagi, wajib bagi dia air. Baik. Kerana apa? Ya, kerana syaitan akan mendatangi orang itu yang dalam sakaratul maut itu dengan membawa air. Rasulullah cakap, sambil dia berkata, siapa yang berkata? Setan ni berkata, kul la ilaha ghairi hatta asqiyaka, ya, katakan olehmu, tiada Tuhan yang lain selain daripada aku, nanti aku akan minumkan engkau, aku beri engkau minum. Dia bawa air tu, setan. Tahu, setan dia bawa air. Kita dalam orang ni dahaga sangat kan, dia bawa air bekas, dia pegang botol air madrasah ni pun dia tunjuk kan. Kita tengah dahaga gila, kan. Jadi usaha syaitan ni, dia tidak lain hanya nak memperdayakan supaya akidah hamba Allah tu terpesong. Tu tujuan dia, ya. Ini diperjelaskan dalam hadis bagaimana bahawa hamba Allah itu ketika dia di dalam sakaratul maut, Rasulullah beritahu
duduklah di sisinya dua setan, dua syaitan, ya. Satu di sebelah kanannya setan ni, dan satu lagi di sebelah kiri, ya. Satu orang dah sakaratul maut tu, dia nampak setan, dia nampak juga malaikat, ya. Yang di sebelah kanan menyerupai bapanya, yang sudah meninggal dunia. Ayah kita dah sungai dia menyerupai bapa kita, ya. Sambil dia berkata, setan tu kata, wahai anakku, sesungguhnya aku sangat kasihan kepadamu. Kasih sayang adalah untukmu. Memang ayah ni sayang betul kan kau, kan? Tak ada orang lain yang sayang kau macam tu lah. Tetapi matilah atas agama Nasrani, kata dia pula. Dah mati dah agama Nasrani. Ayah kita tu, kita dalam keadaan orang Nazar ni, Masya Allah, kerana ia adalah terbaik daripada segala agama. Setan ni punya angkara. Yang di sebelah kiri pula menyerupai rupa ibunya. Nampak? Setan sebelah kanan menyerupai ayah, sebelah kiri menyerupai ibunya. Apa dia kata? Yang menyerupai ibu tu, adalah perutku ini tempat dudukmu, kata dia. Pada setan tu, ya, tempat duduk, perutku ini tempat dudukmu, dua susuku tempat minummu, dan dua pehaku hamparan bagimu. Tetapi matilah engkau atas agama Yahudi, iaitu yang terbaik daripada segala agama. Perkara inilah yang disebutkan oleh Imam Abu Hasan Al-Fasi Al-Makki, kan, tentang, ya, bila saat-saat kita dalam kematian, sakaratul maut macam tu, ya. Satu ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sedekah tu dia boleh membantu seseorang itu dalam sakaratul maut dia, daripada dia mati dalam keadaan tidak beriman. Maknanya sedekah ni dia menyebabkan seorang itu mati dalam husnul khatimah. Kalau kita buat sedekah tu, dia boleh menyelamatkan kita, mematikan seseorang itu dalam husnul khatimah. Jadi sedekah, selalu sedekah, kan? Baik, okey. Bila dah cabut nyawa ni, nanti dah malaikat datang, kan, dia cabut nyawa kita. Baik, antaranya bila kita lihat, moga-moga kita semua macam ni, ya, tanda orang mati itu dia dapat rahmat. Ada tanda dia. Ada tanda dia, kadang-kadang boleh kita lihat, ya, Allah bagi. Jadi tanda-tanda zahir. Zahir ni maknanya boleh kita lihat. Yang baik bagi seseorang ketika menghadapi kematian, disebut dalam beberapa hadis. Ini Rasulullah beritahu, ya. Ini menunjukkan bahawa mayat itu, maknanya orang nak meninggal tu, dan yang meninggal ni dia dapat rahmat daripada Allah Ta'ala, ya. Dan menunjukkan bahawa orang yang sakaratul maut ini, kalau dia dalam batin anak tu, dia ni orang beriman. Ada tanda dia. Di antaranya, kalau kita lihat daripada An Salman Al-Farsi, daripada Sayyidina Salman Al-Farsi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, Sayyidina Salman Al-Farsi kata, saya pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah oleh kamu seseorang ketika menghadapi kematiannya, ya, pada 3 perkara. Rasulullah beritahu, tengok orang mati ni, kamu perhatikan 3 perkara. Yang pertama, jika dahinya berpeluh. Jika dahinya berpeluh. Yang mati ni dahi dia berpeluh je. Kadang peluh ni banyak, kan? Dan badan-badan dia berpeluh. Tapi dalam hadis ni Rasulullah cakap dahinya berpeluh. Satu. Yang kedua, matanya mengeluarkan air mata. Dia menangis, ya. Bila orang ni dalam nazak, nak mati, ataupun sudah dia cabut roh dia tu, air mata ni keluar je, mengalir, kan. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, hidungnya membengkak. Hidungnya membengkak, ya.
Ni 3 perkara ni, 3 alamat ni, dahinya berpeluh, air matanya keluar, hidungnya membengkak. Apa kata Rasulullah? Yang demikian itu menunjukkan rahmat daripada Allah turun kepadanya. Itu tunjukkan Allah turunkan rahmat pada dia, pada si mati ni, ya, orang beriman. Kemudian Rasulullah sambung lagi, jika dia, orang nak mati ni, berdengkur dengan dengkuran anak unta yang terjerut lehernya. Dia ada suara pula macam suara berdengkur anak unta yang terjerut leher. Maknanya sakit kan, ada bunyi, ya. Wajahnya hitam kelam. Rasulullah cakap wajah ni dia jadi hitam, dan dia mengeluarkan buih pada tepi mulutnya. Ada buih sini. Yang demikian itu menunjukkan azab daripada Allah menimpanya. Semoga Allah lindungi kita, Allah bantu kita, tolong kita. Kita tak boleh buat apa lagi 3 tu kan? Kita betul-betul mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada An Buraidah radhiyallahu anhu, seorang sahabat nama Sayyidina Buraidah, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu yamutu bi'arakil jabini. Ya, seorang mukmin itu dia meninggal dunia dengan peluh di dahinya. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala. Satu ulama-ulama minta, ya Allah, ketika sampai ajalku, keluarkan peluh pada dahiku. Itu ciri orang beriman, ya. Moga Allah bagi kita biar peluh keluar, ya. Ada satu orang ulama, orang saleh kan, dia dah sakit sakaratul maut ni kan, dia sakit dah mati ni kan. Dia tanya orang, ada tak peluh dekat dahi aku? Ada peluh tak? Ada peluh? Orang cakap ada Tuhan. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah mati dia. Moga kita macam tu, ya. Tanda-tanda. Moga Allah bagi kita peluh, jadi biar peluh ni. Kemudian daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya seorang mukmin akan terus memiliki kesalahan, ya, antara kesalahan-kesalahan yang pernah dibuatnya. Ya, kita ni kan ada salah, banyak salah kan, banyak salah kita, banyak salah kita. Jangan perasan kita dah ahli jawatan kuasa surau, kita dah okey, kita dah pergi haji, dah pergi umrah, kita rasa kita dah okey, kita dah sedekah seminggu RM1, kita rasa dah okey, kita minum air madrasah Ustaz Imran sebulan sebotol, kita rasa kita dah okey kan. Jangan kan, kalau 10 karton boleh tahan, kalau sebotol kan. Jadi sesungguhnya kata Rasulullah, seseorang mukmin itu akan terus memiliki kesalahan, antara kesalahan-kesalahan yang pernah dibuatnya, yang akan ditebus ketika kematiannya. Ada di antara kesalahan-kesalahan itu, dia nak ditebus, dia nak dihapuskan bila dia mati ni. Saat dia mati ni Allah nak tebuskan, ya. Lalu pada masa itu kan, dia pun memancutkan peluhnya. Dia keluar peluh. Satu dari riwayat kata lama, keluar peluh daripada mayat itu. Banyak orang nak mendengar. Kerana apa? Kerana dia malu pada Allah Ta'ala. Dia dalam hati ni, ya Allah, aku ni ada dosa, banyak dosa, aku banyak buat salah, aku sikit buat ibadat ni, Allah nak tumbuh dengan Allah ni, ya Allah, malunya. Pop, dia keluar peluh ni. Ulama berkata keluarnya peluh daripada dahi mayat itu, iaitu kerana rasa malunya terhadap Allah di atas maksiat yang pernah dilakukannya kan. Macam-macam maksiat kita buat waktu kita muda-muda dulu. Ingat kat Tanjung Ketapang, kau tak tahu tu, tak ingat tu kan, Tanjung Ketapang, bawah pokok ketapang tu besar tu, ingat bergegar tu kan. Ada pun tubuh
bahagian bawah telah pun mati ketika tu ya, ketika nazak tu, tubuh bahagian bawah ni, kaki dah mati, naik apa tu, dia pinggang ke bawah ni dah mati, tak gerak lagi, dah sejuk. Roh ni, ulama mengatakan ada yang roh ni keluar ikut mulut, ada sebagian ulama mengatakan roh ni keluar ikut ubun-ubun ni, maknanya dia keluar ikut atas. Jadi bila dia tarik ke atas, maknanya yang bawah mati dulu lah. Yang mati dulu kaki tu. Macam mana tanda kaki tu dah mati? Sejuk. Boleh pegang kaki masing-masing rasa sejuk tu, tanda dah mati tu. Macam aku, alhamdulillah panas lagi ni. Macam nasib, macam rasa macam apa tu, martabak lagi ni. Martabak Singapura panas lagi. Kalau sejuk-sejuk tu, kau jangan nak sedap-sedap. Alah, ini memang pasal aircon sejuk. Alah, tak payah nak sedap-sedap kan. Kalau dia rasa dah sejuk-sejuk tu, taubat je. Taubat dengan Allah Ta'ala, minta ampun. Biar lambat sikit lagi. Baik, ya. Jadi dia segan dengan Allah. Adapun dia itu yang keluar peluh tadi tu. Adapun tubuh bahagian bawah telah pun mati, tinggal sisa kekuatan yang ada pada tubuh bahagian atas saja. Yang bawah tadi dah mati, dah tak boleh gerak lagi, tak ada apa kan. Yang ada sikit-sikit ni ke bahagian atas ni, yang ada roh lagi kan, bahagian atas ni kata dia. Dan rasa malu itu pula berada pada kedua belah matanya. Rasa malu tu, sampai macam tu ulama ni kaji. Rasa malu ni dia ada pada kedua belah mata dia. Dah nampak, masa tu nampak malaikat, nampak dah gambaran Allah kan. Dah nampak syurga, nampak neraka dah. Masa tu kan. Sedangkan itu yang menyebabkan peluh dia keluar tu, orang mukmin ni kak. Orang mukmin. Sedangkan orang kafir buta terhadap semuanya itu. Orang kafir dia tak tahu apa, dia tak nampak benda semua tu kan, kerana terlampau sibuk dengan azab yang dialaminya. Dia sibuk sangat dengan azab dia tu, dia tak sempat lagi nak fikir, tak ada lagi peluh-peluh dia keluar, tak ada. Baik, diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Qamah radhiyallahu anhu bahawa beliau pernah mendatangi anak saudaranya yang meninggal dunia, yang ternyata dahi anak saudara Sayyidina Al-Qamah ni berpeluh. Masya Allah, dahinya berpeluh. Lalu dia pun ketawa. Sayyidina Al-Qamah ni ketawa. Kata, tuan, mengapa ketawa ni? Orang melati kau tengok orang ketawa pula. Kan pelik tu kan, kita tengok orang kawan kita mati, kita ketawa. Kan Haji Dul dah mati kan, habis asal kau ketawa je dia mati? Macam tu orang tanya dia, kenapa dia ketawa? Al-Qamah menjawab, aku pernah mendengar daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya nyawa seorang mukmin itu keluar disertai dengan curahan peluh. Nyawa orang mukmin itu keluar disertai dengan curahan peluh. Maknanya dia akan disertai dengan peluh yang keluar, ya. Sementara nyawa orang kafir atau orang jahat keluar disertai buih daripada bibirnya, seperti keluarnya nyawa keldai. Sesungguhnya orang mukmin itu mungkin saja pernah melakukan amal buruk. Ya, mungkin orang kan, bukan malaikat, dan nama orang. Walaupun dia pak imam, ahli jawatan kuasa surau, dia pak haji, dia ustaz, tapi dia ingat orang, manusia. Memang ada salah. Yang tak ada salah ni Nabi, Rasul. Tapi Nabi yang betul, kalau Nabi tiruan macam kahar gila tu, tu ada salah. Kan dia mengaku jadi Nabi kat Malaysia tu kan, kat Lembah Kelang tu, kahar tu bukan bapa aku. Kau jangan dengar-dengar cakap bapa aku pula, bukan. Bapa aku orang baik, orang soleh. Tak adalah buat gila babi ngaku jadi Nabi macam tu kan. Jadi orang kita ni, orang biasa memang ada salah, ya, ada salah. Jadi sesungguhnya orang mukmin tu mungkin saja pernah melakukan amal buruk, ini dosa. Kerana itu dia akan dipayahkan ketika menghadapi kematian, sebagai tebusan. Tujuan dia sebagai tebusan atas dosanya itu kan. Tu dia sakit apa tu, apa peluh-peluh tu kan.
nak habiskan kifarahkan dosa ni betul. Maknanya dia keluar tu dalam keadaan suci menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ya. Sementara orang kafir atau orang jahat mungkin saja pernah melakukan amal baik. Mungkin dia pernah sedekah, dia kena loteri. Dia bagilah kat surau. Kan? Haji mau buat apa? Garaj ya? Saya kasih simen kata dia kan. Haji mau pakai berapa? Kan? Boleh tak kalau orang kafir dia bagi kita derma? Boleh ambil tak? Boleh. Tapi kalau daripada sumber yang haram tu, macam kena loteri tu, kau janganlah buat surau. Ambil duit dia tu, buat longkang, faham tak? Buat tandas macam tu, tak apa. Ambil buat pagar, buat apa tu, tar ke kan, tak apa, faham tak? Kalau kita tengok orang, yelah orang yang kita tahu dia punya background ni, kaki apa tu, duit dia dapat ni, kalau orang Islam pun sendiri, tapi dia tu kita tahu dia kaki judi, kaki apa kan, dia bagi, ambil lah. Moga-moga dengan sebab tu dia jadi orang soleh, faham tak? Tapi kita pandailah gunakan tu. Jangan kau ambil duit Cina loteri tu, kau ambil, kau bagi kau ustaz yang mengajar. Jangan, siap aku sumpah kau 7 keturunan. Kan? Tengok asal lah kali ni banyak pula dapat kan. Biasanya dapat sikit, kali ni banyak dapat. Punya Cina menang judi tu bagi. Dia bagi kat kita, kita bagi ustaz lah berkat. Jangan kau nyaya aku. Bagi yang lain lah. Baik. Sementara orang kafir atau orang jahat mungkin sengaja pernah dia membuat amal kebaikan. Ya, kerana itu dia akan dimudahkan ketika menghadapi kematiannya. Sebagai tebusan di atas kebaikannya itu. Nanti ke akhirat besok dia tak ada lagi nak tuntut-tuntut. Dia tuntutnya Allah cakap, aku dah bagi kau. Ketika kau nak mati, aku bagi kau mati, kau mudah. Tak susah-susah. Kan? Macam tu. Demikianlah. Ya, kata ulama, di antara tanda-tanda kematian yang baik dan tanda-tanda kematian tidak baik. Tapi kepada Allah juga kita serahkan. Jangan kita melihat, kalau ada kita melihat mayat orang tu, kita nampak tanda yang tidak bagus, seperti ada berbuih kat mulut dia apa semua, kita dah cakap macam-macam. Jangan. Kan? Itu tak berhak. Nanti ada tugas kita pula, tak apa. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Tugas kita, kita mesti mendoakan dia. Nanti ada dalam hadis pula, umatku ni kata Rasulullah, umat yang dirahmati. Ada yang masuk kubur, dia bawa dosa yang menggunung. Nampak tu? Tapi dia keluar daripada kubur, banyak akhirat esok, habis dosa-dosa dia. Mengapa? Kerana istighfarnya orang yang hidup kepadanya. Doanya orang yang hidup baginya. Kan? Sedekahnya orang yang hidup bagi dia. Macam tu, faham tak? Yelah, mungkin dia mati tu ada tanda tak bagus kan? Tak apa, tugas kita, kita doakan dia. Moga-moga Allah rahmat dia, Allah beri kasih sayang kepada dia. Allah macam tu je. Jangan dia cakap, aku rasa tak ada berapa nak semayang lah, kata banyak. Apa Ustaz? Aku tengok berbuih lebih pada gosok gigi dengan korget lagi. Muka hitam, kata dia. Dah hitam muka. Memang jelas lah nampak, kata dia. Jangan ya. Satu aib mayat ni, sebab tu orang yang menguruskan mayat ni dia kena amanah tau. Nampak benda-benda yang macam tu apa semua, kita sembunyikan. Moga-moga Allah sembunyikan salah kita. Tak apa, kita sembunyi tutup kan. Ya Allah kan, ini semua kau ampunkanlah dosa dia. Kita harap macam tu je lah. Moga Allah ampunkan dosa kita. Buat pengajaran kepada kita, supaya kita jangan dicerita-cerita di kampung-kampungnya, tak bagus. Faham tak? Kita tak tahu lagi kita macam mana besok. Kita ni macam mana nanti? Takut kan? Kita macam mana kalau kita boleh tentukan kita mati macam ni kan? Senang. Kita pun tak tahu bagaimana kita. Lagi sebab itu kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat dia, kasih sayang dia, biar kita ni mati dalam husnul khatimah. Kalau kita melihat tanda-tanda pada orang itu, kita terus tetap doakan dia dengan kebaikan, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah ampunkan dosa dia. Faham tak? Allah beri rahmat kepada dia. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nanti insya-Allah kita sambung lagi bagaimana nak dapat mati husnul khatimah. Bagaimana cara-cara dia apa semua yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita kan, supaya kita amalkan buat. Nah, insya-Allah semoga kita dapat mati dalam husnul khatimah. Insya-Allah kita akan lihat di siri yang akan datanglah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami semua ni taufik dan hidayah-Mu yang berterusan, iman dan Islam yang makin bertambah, amal soleh yang makin bertambah. Ya Allah, beri juga hidayah kepada anak isteri kami, ahli keluarga kami. Bila juga hidayah kepada orang-orang yang kami sayangi, ya Allah. Bila hidayah kepada jiran-jiran kami, sahabat-sahabat kami. Bila hidayah kepada orang kampung kami, orang taman kami, ya Allah. Bila hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami. Bila hidayah kepada seluruh umat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjangkanlah usia kami semua, sihatkan tubuh badan kami dalam taat beribadat kepada Engkau, ya Allah. Tolonglah segala urusan kami, urusan dunia kami dan urusan akhirat kami nanti, ya Allah. Tolong bantu dan permudahlah, ya Allah. Ya Allah, kayakanlah kami semua ni dengan iman dan Islam. Kayakanlah kami semua dengan ilmu yang manfaat lagi barakah. Kayakanlah kami semua dengan amalan-amalan soleh yang diterima. Kayakanlah kami semua, ya Allah, dengan anak-anak, cucu-cucu, zuriat-zuriat, keturunan-keturunan yang soleh solehah, yang taat kepada Engkau, kepada Rasul Engkau, yang menjadi penyejuk mata hati kami, ya Allah. Ya Allah, kayakanlah kami semua dengan harta benda yang halal lagi barakah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Kami mohon, ya Allah, agar Engkau angkatlah balak musibah ini, angkatlah wabak penyakit ini daripada kami, ya Allah, daripada keluarga kami, daripada kampung kami ini, daripada taman kami, daerah kami, daripada negeri kami, negara kami tercinta ini, daripada seluruh umat Islam, ya Allah. Angkatlah balak musibah ini, ya Allah. Angkatlah wabak ini, ya Allah. Lepaskanlah kami semua, ya Allah, daripada wabak penyakit ini, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Apabila sampai ajal kami nanti, ya Allah, matikanlah kami semua dalam taubat, matikanlah kami semua dalam keredaan Engkau, ya Allah. Akhirlah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Matikanlah kami nanti dalam husnul khatimah, ya Allah. Matikanlah kami nanti dalam husnul khatimah, ya Allah. Akhirlah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Berkatilah kematian kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kubur kami luas sejauh mata memandang. Jadikanlah kubur kami terang. Jadikanlah kubur kami, ya Allah, wangi harum, ya Allah. Jadikanlah kubur kami tempat rehat bagi kami, ya Allah. Jadikanlah kubur kami taman-taman syurga, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami, lindungilah kami, jauhkanlah kami daripada azab kubur-Mu, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Bangkitkanlah kami di akhirat nanti, ya Allah, dalam keadaan kami mendapat keredaan Engkau dan mendapat naungan daripada Engkau, ya Allah. Bangkitkanlah kami di akhirat nanti, ya Allah, dalam keadaan kami mendapat syafaat daripada baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah buku catatan kami melalui tangan kanan kami, ya Allah. Timbangilah amalan-amalan kami berat kebajikan, ya Allah. Selamatkanlah kami melintas syiratul mustaqim sepantas kilat yang menyambar, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama dengan baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta jauhkanlah sama sekali kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farj ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ta'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.